Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih kepada adinda pengacara majlis yang saya hormati Puan Sharifah Nur Hayati selaku pegawai kemas daerah Seremban. Seterusnya para guru-guru, ibu bapa, anak-anak yang ceria pada petang ini. Apa khabar anak-anak sekalian? Saya nak dengar suara anak-anak ni. Apa khabar? Saya tak dengar suara anak-anak ni. Apa khabar semua anak-anak? Alhamdulillah, kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang yang berbahagia ni kita dapat bersama-sama untuk meraihkan para ibu bapa, meraihkan kejayaan anak-anak, mengucapkan ucapan terima kasih kepada para guru, cikgu dan cikgi. Betul ke? Cikgu dan cikgi yang bertungkus lumus, ataupun guru saya sebut berlumus tungkus, menggambarkan betapa komitmennya para guru kita untuk membesarkan anak-anak kita ini yang bukannya mudah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab itu anak-anak adalah fitrah, dan mengikut kata Nabi SAW, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap anak-anak kita yang berbakat ni, yang comel-comel, lelaki maupun perempuan ini lahir dalam keadaan fitrah. Jadi terpulanglah kepada kita ibu bapa, kepada guru-guru, tuan-tuan dan saya juga sebagai bapa, dan untuk mencorakkan anak-anak kita ini yang merupakan satu masa depan untuk negara kita, untuk bangsa kita dan untuk ummah kita. Alhamdulillah, kita berada pada hari ini untuk mengucapkan penghargaan kepada anak-anak kita. Bukan sahaja mereka diraikan, tetapi kita nak melihat bakat dan potensi mereka untuk kita gilap supaya mereka ini menjadi insan yang berguna. Tuan-tuan, tujuan pendidikan bukan sekadar nak mengejar segulung ataupun dua gulung ataupun tiga gulung ijazah. Tetapi pendidikan, kita masuk tadika, kita masuk tabika, kita hantar anak-anak kita ke sekolah, kita hantar anak-anak kita ke institusi TVET dan pendidikan tinggi. Akhirnya tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, tuan-tuan. Ya, berapa ramai yang keluar dengan ijazah sebelum ini, ada pun yang tak jadi manusia. Tetapi tujuan pendidikan, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adalah untuk kita dan memanusiakan manusia. Justru peranan tabika kemas sangat penting sebagai institusi pendidikan awal kanak-kanak, kerana ini merupakan fasa yang paling penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya risau, tuan-tuan, apabila melihat cabaran anak-anak muda semasa, kerana anak-anak muda sekarang ini berhadapan dengan cabaran cukup dan mencabar. Dalam satu buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Jonathan Haidt, bukunya yang bertajuk The Anxious Generation, How the Great Rewiring of Childhood. Beliau menyebutkan kebimbangan beliau sebagai pengkaji daripada University of Yale, yang mana kalau dulu, tuan-tuan sekalian, anak-anak kita ni, mereka dilahirkan dengan permainan-permainan tradisional. Ya, anak-anak sekarang ni dah tak tahu dah cara nak main bola rondes. Baru ni kawan saya dan saya sendiri, kita tubuhkan sekolah alam. Kita didik balik anak-anak bandar kita ni, tuan-tuan, untuk main teng-teng. Cuba tanya anak-anak kita ni, dia tahu tak main teng-teng? Adik-adik tahu tak teng-teng tu apa? Adik-adik saya nak tanya, teng-teng tu tahu tak apa benda? Papa Zola, kenal Papa Zola? Semua kenal nanti nak tengok movie dengan ibu bapa kan? Saya pun teruja untuk melihat Papa Zola. Apa? Demi kebenaran. Jadi tuan-tuan, kata Profesor Jonathan Haidt bahawa cabaran anak muda semasa daripada mereka ini yang dikenali sebagai play-based childhood kepada phone-based childhood. Bermakna anak-anak kita dulu, tuan-tuan, dibesarkan dengan permainan tradisional. Mereka didedahkan dengan alam sekitar, dengan pokok-pokok tumbuhan. Tapi sekarang ni cabaran anak-anak kita ni, tuan-tuan, mereka didedahkan dengan perkara ini. Sangat-sangat mencabar. Dan apa kata Profesor Jonathan Haidt? Yang pertama sekali, tuan-tuan,
kemudaratannya adalah anak-anak kita ni akan kurang kemahiran bersosial. Kalau kita dulu orang Melayu tuan-tuan diajar dengan menghormati orang tua. Apabila jalan tunduk, hormat dengan orang tua. Tapi cabaran generasi muda sekarang ni tuan-tuan, guru besar mereka adalah handphone. Jadi mereka kekurangan kemahiran sosial. Kalau dia WhatsApp kita pun tuan-tuan, dia tak perkenalkan nama. Dia bagi salam dan terus bercakap. Dia tak perkenalkan diri dia. Cabaran yang kedua tuan-tuan yang dikasihi Allah sekalian, yang disebutkan oleh Profesor Jonathan Haidt adalah ketagihan. Ni ketagihan ni kita takut puan. Apabila anak-anak kita ketagihan, dan ada juga yang main handphone, main game sampai mati tuan-tuan. Baru ni saya hadiri final World Championship antara Malaysia lawan Cambodia Mobile Legend di Kuala Lumpur. Saya dekati golongan-golongan muda yang main e-sport ni tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Kita nak didik mereka supaya mereka bermain e-sport dengan ada tujuan. Ada pendidikannya, ada kerjayanya, ada nilai-nilai kerjayanya. Bukan sekadar main game, tidak ada tujuan dalam kehidupan mereka. Sebab itu cabarannya cukup besar tuan-tuan. Apa yang disebut oleh Profesor Jonathan Haidt ni, kemudian gangguan tidur. Anak-anak kita yang muda-muda ni tuan-tuan, mereka berjaga malam, tidak tidur. Dan yang paling membimbangkan kita tuan-tuan adalah mereka lemah dari segi fokus apabila belajar. Itu yang paling membimbangkan kita. Sebab itu pendidikan awal penting untuk kita persiapkan anak-anak syurga ni tuan-tuan kepada cabaran yang lebih mencabar pada masa depan tuan-tuan. Tuan-tuan pun tahu Malaysia ni dah ada gempa bumi, betul tak? Di Segamat. Kita pun dah ada taufan dah yang sangat menakutkan baru-baru ini. Dan sebahagiannya kita lihat Pulau Sumatera telah musnah kerana taufan ini. Jadi anak-anak kita ni kita kasih tuan-tuan, kerana mereka akan berhadapan dengan cabaran yang cukup besar. Sebab itu Profesor Jonathan Haidt secara ringkas menyebutkan 4 solusi tuan-tuan yang saya minta tuan-tuan sebagai ibu bapa ambil perhatian. Yang pertama sekali, Profesor Jonathan Haidt sebut bahawa tolong tiada telefon pintar sebelum sekolah menengah. Jangan biasakan anak-anak kita di sekolah rendah ni tuan-tuan dengan telefon pintar. Itu permintaan dia yang pertama. Permintaan dia yang kedua adalah tiada media sosial sebelum umur 16 tahun. Tapi kalau nenek-nenek nak buka media sosial, tak ada masalah tuan-tuan. Tetapi jangan benarkan anak-anak bawah 16 tahun ada media sosial. Australia sekarang ni, hari ni mereka telah mewajibkan kanak-kanak di bawah 16 tahun tidak boleh ada media sosial. Saya harap Malaysia pun akan ikut, dan saya difahamkan Malaysia akan ikut. Yang ketiga tuan-tuan, sekolah mestilah bebas daripada gadget. Ini subject to debate lah tuan-tuan. Dan terakhir sekali, kita banyakkan anak-anak kita ni dengan permainan-permainan tradisional yang interaktif. Dedahkan dia dengan alam sekitar, bawa masuk hutan tuan-tuan. Sebab itu semalam saya debat di Dewan Negara tentang belanjawan. Saya kata di bandar-bandar mesti ada banyak hutan-hutan untuk memberikan kesegaran kepada penduduk-penduduk bandar. Sebab itu tuan-tuan, saya tak berhasrat bercakap panjang, tuan-tuan pun dah tunggu lama. Jadi untuk itu kita kena hargai usaha anak-anak kita. Dia selaras juga dengan konvensyen mengenai hak kanak-kanak yang menitik beratkan hak kanak-kanak dalam pendidikan, penyertaan dan perkembangan holistik. Kita juga nak menghargai ibu bapa yang bertungkus lumus membesarkan anak-anak, yang sabar dalam mendidik anak supaya mereka menjadi insan yang berguna. Juga kita mengharapkan masa depan yang lebih baik kepada anak-anak syurga kita ni tuan-tuan, supaya mereka menjadi insan yang berguna. Dan pastikanlah tuan-tuan, anak-anak kita ni tuan-tuan menjadi insan yang seimbang dari sudut fizikalnya, dari sudut kerohaniannya, dari sudut akademiknya, dari sudut kemahiran hidupnya. Dan yang paling penting tuan-tuan, kita nak anak-anak kita ini menjadi salah satu punca kita mendapat pahala di hari akhirat tuan-tuan. Sebab itu dunia ini, kata pepatah ulama, ad-dunya mazra'atul akhirah.
dunia ni adalah tempat untuk kita menuai ataupun beramal untuk kita mendapatkan pahala. Dan anak-anak kita ni tuan-tuan merupakan aset yang paling berharga untuk mendatangkan pahala. Dan kita nak pastikan anak-anak kita lah yang menguruskan solat jenazah kita apabila kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Jadi tuan-tuan, sama-sama kita raikan anak-anak kita pada petang yang berbahagia ini. Saya gembira kerana Kemas bermainkan peranan yang cukup signifikan untuk pendidikan anak bangsa. Kita ucapkan tahniah pada para guru, ucapkan tahniah pada ibu bapa yang berjaya pada hari ini, dan anak-anak kita yang kita raikan pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sama-samalah dengan memohon keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, sama-sama kita merasmikan majlis apresiasi kanak-kanak Tabika Kemas peringkat Parlimen Madrasah tahun 2025. Allahumma ja'al jam'ana hadal jam'al marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.